Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin arhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Allahumma ja'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dallin wal mudillin. Allahumma amin. Siapa masuk ke 9 malam kita mari cekak sebelum berapa tidur, nasihat, mengingat, tazkirah tetap syaitan pada malam ini. Semalam saya dah bercara dah. Masalahnya cara-cara sihir itu ada lima cara. Melalui makanan kita, melalui minuman kita, tempat kita duduk lakoh saat itu. Tempat itu lakoh jinjak saat itu. Buah tangga ke dapat pintu ke. Selepas tu pula gambar kita atau hak kita sana, rambut ke, kain ke, baju ke, hak kita. Yang kelima pula nama kita, dia ambil nama kita. Ini lima cara-cara dia mau guna saya tu, lima cara ni lah. Nah. Selepas tu pula malam ni pula siapa dia kah nak sihir kita saat itu? Bagaimana nak sihir kita dah? Yang pertamanya, manusia hasad deki kepada kita. Itu yang pertama. Manusia hasad deki kepada kita saat itu, dari segi perniagaan kita ke, boleh jadi dah. Atau manusia nak kepada kita, kasih kepada kita ke, boleh jadi. Nah, itu manusia hasad deki, atau manusia kasih kepada kita. Dia nak kepada kita, dia buat kena kita. Yang boleh jadi. Yang pertama. Yang kedua pula, jiran. Jiran yang hasad deki. Jiran ni susah sekali sampai tu dengan jiran saat itu. Kena buat seperti waris Nabi kata. Jangan duk balah, jangan duk masak muka. Kena kena buat seperti waris. Kita tak ada rumah, kita jaga rumah. Jiran penting sekali. Jangan dengan sebab tu dengan jiran saat itu, jangan buat balah, jangan buat kelahi, jangan buat masak muka. Ada apa kita halau dia. Dia ada pahala kita. Seperti waris dah Nabi besar. Jiran ni penting sekali. Jiran. Terkadang-kadang jiran tak molek sana itu. Dia berasa sadaki. Nak kita pindah ke cara dia. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, isteri atau suami. Isteri kita saat itu buat bagi kita kasih. Atau suami kita saat itu buat bagi kita kasih dia. Dia cari bomo tu, bomo ni, bomo besar satu tu. Bomo saya ada ibu panggil. Atau mai duk beramal sendiri ke Tina tu, apa ni, pak saudara panggil. Duk beramal sendiri. Yang keempat pula anak menantu kita, cucu kita. Banyak berlaku juga ni. Kena beringat-beringat. Anak menantu kita, cucu kita. Terkadang-kadang anak kita tidak beriman saat itu, dia tengah harta banyak saat itu, dia buat ambil bomo saat itu, buat kena pada kita sendiri. Nak bagi kita saat ini kasih pada dia, tapi benci pada anak lain. Nak bagi harta, nak bagi kita saat itu, beri kepada dia banyak daripada anak-anak yang lain. Menantu demikian juga, cucu pun demikian juga. Ini dekat sekali. Dia mudah sekali dekat ni. Dia makanan kita, kalau minuman kita, ke tempat tidur kita ke. Dia boleh jadi ni. Anak menantu kita atau cucu kita. Yang HP dengan kita sendiri, dekat dengan kita sendiri. Lepas tu yang kelima pula, setan diri sihir kita. Setan sihir kita juga. Setan sihir ni banyak orang tak tahu. Nabi ya tahu. Nabi cerita sendiri setan sihir pada manusia setiap malam. Kalau sekaligus tak setiap malam setan sihir kita. Tapi kita tak terasa, kita tak khabar kata setan sihir kita ni. Siapa dia ayat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Ni maknanya setan ni paling takut sekali lah. Ya sahih di mana tu? Ya sahih tempat penting sekali. Tempat samkan sekali. Tempat muhim sekali. Mari kita tengok hadis dari Rasulullah SAW. Ya'kidu syaitanu ala qafiyati. Setan saat itu ya'kidu syaitan, mana setan buat sihir, buat uqad, buat ikatan, buat sipulan, buat koci di atas bau kita ni, atas bau ni. Uqad. Qafiyah atas bau kita ni. Nah. Ra'si ahdikum. Nah. Dia atas bau kita ni. Idza huwa nama salasa uqadin. 3 kali sahih atas bau kita. 2 belah dah. Atas bau kita ni dia sahih 3 kali. Semasa kita tidur, kita tak khabar. Kul ya'uqdatin. Setiap uqad, setiap kali sahih dia, setiap kali dia sipur saat ni itu, maknanya setiap kali dia sahih atau setiap kali dia katak, setiap kali dia sahih sana, alaika lailun tawilun, di atas kamu bermalam berpanjang. Mana apakah bermalam berpanjang? Mana sudah tidur panjang, sudah tidur lama kali. Kita tak khabar, tidur tak khabar. Nah, lena sungguh-sungguh tidur. Itu cara dia. Yadribu kullun uqdatin alaika lailun tawilun. Dia kata atas bau kita ni, dia kata bau atas bau kita ni, wak saya atas bau kita ni. Dia temu tidur panjang lah. Tidur sungguh-sungguh lah kata. 3 kali dia saya tahu kita boleh 2 belah lah kita. Dia saya 2 belah. Farkut. Kamu kata itu fa'in astayqadha. Apabila kita jaga bertidur, fazakarallah, maka kita sebut nama Allah. Kita sebut doa Nabi ajar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaikan nusur. Kita atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah saja pada. Fa zakarullah in halat uqdatun. Terukalah satu sahih dia saat ini, satu sipul dia saat itu dah. Terukalah. Lucuklah sahih dia satu dah. Fa in tawaddaa, apabila dia gimik wuduk pula, gimik asmaya pula. In halat uqdatun. Mana terlucuk pula sahih dia pula, apa ni sahih pula, ayat kedua pula dah terlucuk. Fa in salla in halat uqdatun. Apabila semaya terlucuk pula satu-satu uqad pula dah. Fa asbaha, mana 3 dah, 3 uqad. Seperti yang saya 3 kali, mana kita pun buat cara 3 kali hak Nabi ajar. Kita kata la ilaha illallah atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaikal nusur. Waktu sepah tu pula gimik wuduk. 2 ukah hak dia hadis sahih tu. Yang 3 pula kita semaya. 3 ukah hadis sahih 3 kali saat itu. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Maka jadilah dia saat itu nasyitan cergah. Tayyiban nafsi, bagus tubuh badan dia. Wa illa, sekiranya tidak tadi, tidak guna, tidak sebut nama Tuhan, tidak berwuduk dan tidak semaya, itu khabithan nafsi. Khabitha maknanya buruk di atas diri dia. Buruk di atas diri dia saat itu maknanya berasa tak sedap duduk, berasa serabut, berasa macam-macam jenis tak, benda-benda tak sedap, benda khabith, benda tak molek itu. Khabith, benda tak molek. Kaslan, malah dah. Ini hadis ni Nabi telah cerita kepada kita bahwasanya dimaksudkan apabila kita tidur saat itu, tidur malam saat itu dengan tidak ada baca apa-apa, kalau kita baca insya-Allah selamat dah. Sebagaimana yang Nabi ajar tu, baca 3 kul, siut dapat tangan, sapu segala tubuh, atau baca ayat kursi, atau baca akhir 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Insya-Allah selamat kita dah. Nanti cara-cara perubat ya dah.
kubah Adam. Ini dimaksudkan hadis ini, Nabi telah cerita benda ni tidak ada siapa dia yang tahu daripada kalangan manusia, walaupun bijak setara mana sekalipun. Ada profesor, ada ahli falsafah, ada ahli mana-mana, ahli mikir, doktor tak doktor, dia tak boleh tahu. Melainkan Nabi kita yang tahu benda-benda gaib ni. Nabi telah cerita bahawasanya apabila kita tidur saat ni, setan mai sahih atas bau kita 3 kali. Ya tamu tidur berpanjang 3 kali sahih. Mu tidur berpanjang mu tidur berpanjang. Apabila kita jaga daripada tidur saat itu, kita sebut nama Tuhan, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, atau doa ni baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Selepas tu kita ambil wudu, yang kedua lucu yang kedua, selepas tu pula kita sembahyang lucu yang 3. Sekiranya tidak lagu tu, tidak buat kerja 3 perkara lagu tu, khabithun nafsin, tubuh badan kita berasa tak molek, berasa tak sedap duduk, berasa benda jahat ada, benda karut marut ada. Mikir karut, perasaan karut, cakap pun tak molek, akhlak pun tak molek, itu khabis. Lepas tu malah pula dah. Kenapakah malah? Dia buat malah, kenapakah malah? Dia sahih ketika tidur, kerana dia saat itu, ahdaf dia, paumai dia saat itu, pada malam ni maknanya ibadat orang yang soleh. Orang yang soleh yang ibadat malam. Da'bas solihin. Tengah hari dia kerja, malam dia beribadat. Itu tikah laku orang yang mukmin, tikah laku orang soleh, tikah laku orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedap beribadat di masa malam, kerana waktu yang sunyi. Dia waktu tu yang sunyi ni dah, dia waktu tu yang penting dah. Setan mari campur tangan, mari sahih atas bau kita, tak mahu kita bangun malam. Paman dia. Tak mahu kita bangun semaya tahajud. Tak mahu kita bangun istighfar, bangun minta doa. Padahal semaya tahajud saat itu, beribadat selesai saat itu, maknanya asrar hikmah yang paling besar sekali kepada kita. Ya, Nabi telah cerita da'bas salihin mutratul liddah. Tuhan akan sempurna segala hajat kita. Tuhan akan ampun segala dosa kita. Tuhan akan makbul segala doa kita. Tuhan turun mari segedi. Dia tak hantar malaikat dia. Dia turun mari segedi cari mana tengok hamba dia nak minta doa kepada dia, nak istighfar kepada dia, nak buat rayuan kepada dia. Pada waktu tengah malam itulah selesai lah. Tapi setan sekat semasa kita tidur. Itu satu paumai dia. Patah bau ni pula, urat bau ni pula, urat yang paling kuat sekali, yang paling penting sekali. Urat darah tinggi duduk sini juga dah, duduk atas bau kita ni. Apa dia pergi sekat di tempat penting ini, tempat muhim sekali, dan tempat samkan sekali. Kamsan daripada otak nak turun jantung, mesat duat. Hati nak hantar ke otak, tidak sat duat juga. Itu cara yang dia disahih tahun tempat samkan sekali. Satu tempat samkan tadi. Semalam saya lihat tempat samkan ni dalam sehari kita dah. Tapi ni tiap malam. Kalau kita tidur saat ni tu, setiap malam tidak baca 2 ayat daripada akhir suratul Baqarah, tidak baca ayat kursi, tidak baca 3 kul, tidak baca azkar tidur, dia mari sahih tahun kita ni. 3 kali sahih supaya dia nak menjauhkan kita daripada Allah SWT. Itu pamai dia. Satu, dia nak melemahkan tubuh pada kita. Apabila kita dia penahan masuk di sini, dia bisa lemah tubuh pada kita. Urat ni urat samkan. Ya, saya lihat dah mana setan ni dia cari tempat samkan dia duduk. Duduk sini lemah tubuh pada kita. Bahasa penat tubuh nak bangun, bahasa berat tubuh nak bangun, nak celak mata tak naik, apabila terjaga dah pukul 3 malam pun. Begitulah maknanya cara setan itu. Ini noyak tu. Lepas tu noyak tempat duduk samkan lagi tu buat semalam pula dah. Sini tempat samkan dia urat atas bau ni. Yang kedua pula urat ni, bawah mana? Bawah telah rusuk kita, 2 belah dah. Urat bawah telah rusuk kita saat ni tu, urat apa? Urat hati duduk sini juga. Nah. Urat jantung duduk sini juga. Dah. Urat lipa pun duduk sini juga dah.
Urat kapak duk ni juga dah. Urat apa lagi? Urat lamsai pun kena lalu kat ni juga. Ini urat yang dia tempat samkan pak dia duduk. Satu, yang dua sini dah. Malah lamsai satu urat tu bawah telah rusuk kita sana tu. Tu yang ketiga pula urat ni, urat di ari-ari kita ni. Urat ari kita, kalau kita tekan pasal tokor, kadang-kadang pasal ibu tangan, kadang-kadang pasal lengan, pasal tokor kat ari kita ni, urat uluran panggil. Urat ni buat kita tak agak juga, urat uluran ni. Ada jalan care dia, nanti sampai jalan care kita, jalan care dia saat itu ada cara. Kalau duduk sini lah, duduk di bawah telah rusuk ni, kita menyawa pun tak sedap, tak habis, tak sup. Kita nak makan rasa tak lalu, nak minum rasa tak apa ni, minum tak sedap, tak rasa nak minum. Nah, nak makan rasa tak makan, rasa tak lalu duduk sini. Duduk sini saat itu jadi urat uluran angin itu. Batai urat uluran angin itu dia samkan juga urat sini. Ini nak ayat cara duduk urat pak setel duduk pak hari kita saat itu urat samkan. Urat hari inilah maknanya urat boleh jadi tenaga batin kita. Kalau laki-laki. Urat tenaga batin kita duduk di hari inilah. Pak kuat sekali. Betina betul tak? Dibuat pada dia anak care dia saat itu. Hari-hari dia saat itu anak kaya jatuh dah. Boleh jadi belakang ni. Settle macam tempat penting-penting je duduk. Pak sarai je duduk. Ni di bawah telah rusuk. Dia punya lamsai. Lepas tu urat tak bau. Dia sehir nak malam urat tak bau itu. Dia duduk sehir nak malam kita tak khabar. Ni Nabi royak. Dengan sebab tu kita malah nak bangun semuanya tahajud. Kita malah nak bangun, nak jumpa dengan Tuhan, nak berdoa dengan Tuhan, nak berayuan dengan Tuhan, nak istighfar dengan Tuhan. Itu bahasa malas segala-galanya. Ini waktu kita tidur. Pas satu lagi pula di waktu kita tidur juga. Terkadang-kadang kita tak dengar rabah. Duduk tepi sijik pun ada baki okey tak dengar. Allah Akbar tak dengar tidur. Ini ada satu cerita daripada masa sahabat Nabi saat itu. Maknanya hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na qala dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seorang laki-laki fakila mazala na'iman hatta asbah. Dia saat itu tidur malam sehingga sampai hatta asbah. Maka ila solat, tidak diri semaya, boleh dia tidak semaya tahajud, boleh dia tidak semaya subuh lepas masa dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zaka rajulun bala syaitanu fi uzunhi." Ni setai ke? Zaka itu dia seorang laki-laki saat itu bala syaitan tu kecing masuk fi uzunhi pada telinga dia. Ini pelik juga dah. Kalau manusia royak kita tak percaya. Kena kita bangun tidur tak ada basah-basah. Mata kita tak ada basah-basah. Balik kecing saat ni tu dia basah mata. Kalau kucing kecing ke, urai kecing ke, binatang kecing, dia kena ada tempat basahnya. Tapi setan ni tahu. Apabila ia kecing masa lebat telinga kita, urai bel pun kita tak dengar, urai gerak panggil pun kita tak dengar. Semai subuh. Ini setan, yang setan saat itu dua dia tidur. Masa kita tidur ni kerja dua. Kalau ada satu hadis lagi dia mai hidup daripada dia mai tidur dalam lubang hidung kita. Ada juga. Itu hadis yang lain pula. 3 cara setan semasa kita tidur, dia mai sihir atas bau kita. Selepas tu dia mai kecing dalam lubang telinga kita. Selepas tu pula dia tidur lebih hidung kita. 3 cara masa kita tidur. Ini beringatlah. Kalaulah kita saat ni tu maknanya nak jaga daripada setan, cara jaga daripada setan saat ni tu, nak jaga setan semasa tidur lagu mana? Nak jaga dia. Maknanya kita tidak ada pagar, setan masuklah. Seperti kebun kita juga tidak ada pagar, binatang masuk makan lah. Rumah kita tidak ada pagar, pencuri masuklah.
Kita juga mesti kena pagar kita saat itu daripada setan semasa kita tidur. Cara kita nak pagarnya, yang pertama, kita baca ayat kursi. Ini pagar setan royak sendiri ni. Nabi peroyak, setan peroyak. Nak pagar setan masa itu kita naik takatir saat itu kita baca ayat kursi. Itu yang pertama. Yang kedua pula, baca 2 ayat akhir ayat daripada surah Al-Baqarah. Amana Rasulullah ma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila ayat hingga sampai akhir ayat. Itu yang kedua. Yang tinggal ayat kursi 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Nabi kata siapa-siapa dia baca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah saat itu kafatahu, cukuplah dia, maknanya memada di atas dia. Boleh jadi seorang tu mana tak semai tak terjaga semai tahajud pun mada atas dia. Boleh jadi benda-benda jahat nak mari buat karut dia tak boleh buat karut. Itu mana kafatah. Dah sepenuh dah dia, cukup pi dah dia. Lepas tu yang ketiga pula 3 kul. Baca 3 kul saat ni tu yang Nabi ajar masa tidur ni, dia suruh baca 1 kali habis kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu siut tangannya siut tu sapu ke muka, naik ke kepala, pergi ke tubuh, kat mana sapu tangan tu sapu ke belakang. 3 kali habis 3 kali sapu. Itu Nabi ajar sini, ada ajar. Nak pagar daripada setan. Nak agar manusia tak tahu nak ajar. Sudah main dah japi tak jadi, tak sama dengan hak Nabi ajar. Itu yang ketiga. Yang keempat pula, minyak panas. Minyak panas itu jenis minyak lah, minyak panas tak panas pula. Minyak kita buat japi sana, kita japi dengan ayat kursi, kita baca ayat kursi masuk, kita mesti sapu-sapu ke atas bahu kita, insya-Allah selamat. Kita tak nak mari sihir tak boleh. Di atas diri kita. Itu 4 cara nak pagar setan sana dah. 4 cara. Yang pertamanya ayat kursi. Yang keduanya akhir daripada surah Al-Baqarah Amanar Rasul. Dan sampai akhir lagi. Nabi kata kafatahu. Yang ketiga punya 3 kul. Baca 3 kul saat ni siut dapat angin. Yang keempat pula minyak kita buat ruqyah saat ni sapu ke tabahu tempat yang sahih dia. InsyaAllah selamat kita tidur dah. Itu maknanya pada malam ini maknanya orang yang nak buat kenak kita saat ni tu ada 5 jenis orang dah. 5 jenis orang. Lepas tu yang pertama saat ni tu maknanya orang sak deki kepada kita. Deki pada kita dalam perniagaan kita lah, kerja buat kita atau orang nak kita lah. Itu yang pertama. Yang kedua pula jiran yang hasad deki pada kita. Yang ketiga pula anak, isteri, suami atau anak cucu yang nak buat kenak pada kita ni. Buat kenak pada kita, nak bagi kita itu anak cucu saya itu nak bagi kita kasih dia berciat lain dah. Nak bagi harta dia banyak, itu boleh jadi dah boleh. Yang keempat pula apa ni, isteri suami, yang keempat anak menantu cucu dah. Yang kelima pula syaitan sendiri dah sahih dah. Lepas tu cara yang dia gimmick sahih saat ni tu, cara gimmick saat ni tu, dia gimmick terbomo sahih saat ni tu, dia ada harga mahal, ada murah. Cara saat ni tu. Dia tadi tanya nak harga mahal ke nak harga murah? Nak 500 kan, nak 2000 kan, nak 3000 kan? Kalau harga mahal tu cepat sikit sakit. Cepat sikit rebah. Itu ada harga mahal, harga murah tu. Dan sebab tu kita kena ada jalan pongkan kita. Nabi ajar siap dah benda nak pagar kita. Mesti kita kena ada pagar daripada syaitan, gangguan syaitan. Yang tak nampak ni mesti kita kena pagar daripada syaitan, seperti kita pagar pintu rumah kita daripada pencuri-pencuri, pagar rumah kita seperti kita pagar kebun-kebun kita, anak-anak kayu kita takut menatai masuk wak khenak, lemu-lemu, seperti kita pagar diri kita cacat waksin daripada apa? Daripada karuna, daripada penyakit demam malaria kita, semua kita ada pagar dia untuk menjaga keburukan kena pada kita. Itulah sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.